Hai semua, kita sudah sampai ke bahagian terakhir bab 6. Ingat lagi ya, ini format belanjawan tunai. Mari kita buat satu latihan belanjawan tunai. Soalan, Syarikat Mari Berjaya Sdn Bhd MSB membuat perancangan kewangan syarikatnya bagi melihat penerimaan dan pembayaran tunai bagi tempoh sukuan terakhir 2023. Jualan sebenar dan ramalan adalah seperti berikut. Ogos RM250,000, September RM450,000, Oktober RM250,000, November RM350,000, Disember RM450,000 dan Januari RM250,000. Seterusnya, kita juga akan menerima kutipan tunai daripada dividen yang direkodkan pada Disember sebanyak RM48,000. Kemudian kita akan jumlahkan semua penerimaan tunai untuk bulan Oktober, November dan Disember. Baiklah, kita sampai kepada bahagian pembayaran tunai. Untuk belian bulan Oktober ialah 55% daripada jualan bulan September sebanyak RM450,000 berjumlah RM247,500. Oleh kerana belian dilakukan 100% secara tunai, maka kita rekodkan sekali lagi nilai RM247,500 di bahagian pembayaran tunai. Rekodkan juga gaji RM45,000, sewa bangunan RM5,000 dan deposit peralatan baru RM60,000. Maka jumlah pembayaran tunai untuk Oktober ialah RM357,500. Bagi bulan November, belian dilakukan ialah sebanyak 55% daripada RM250,000. Maka kita rekodkan keseluruhan RM137,500 di belian tunai. Rekodkan juga gaji RM45,000 dan sewa bangunan RM5,000. Maka jumlah pembayaran tunai bagi November ialah RM187,500. Bagi Disember, belian iaitu sebanyak 55% daripada jualan bulan November sebanyak RM350,000 ialah RM192,500. Oleh kerana ia dibeli secara tunai, maka kita rekodkan belian 100% tunai sebanyak RM192,500. Rekodkan juga gaji RM45,000 dan sewa bangunan RM5,000. Maka jumlah pembayaran tunai untuk Disember ialah RM242,500. Baiklah, kita sampai kepada bahagian terakhir dalam belanjawan tunai. Untuk item perubahan tunai bersih, pelajar hendaklah menolakkan jumlah penerimaan tunai dengan jumlah pembayaran tunai. Maka untuk Oktober, apabila ditolakkan, pelajar akan mendapat jawapan negatif RM17,500. Ditambah dengan baki awal tunai yang diberikan dalam soalan sebanyak RM10,000, maka tunai sedia ada ialah negatif RM7,500. Ditolakkan pula dengan faedah seperti yang diberi dalam soalan sebanyak negatif RM3,500, maka tunai sebelum pinjaman ialah negatif RM11,000. Oleh kerana syarikat ini mempunyai negatif RM11,000 tunai, maka syarikat perlulah membuat pinjaman sebanyak RM11,000 yang menjadikan baki akhir tunai syarikat ialah kosong. Jadi pembiayaan kumulatif syarikat pada Oktober ialah RM11,000. Dengan mengandaikan bahawa pada bulan-bulan sebelum ini syarikat tidak membuat apa-apa pembiayaan lain. Untuk November, seperti bulan Oktober juga, kita akan menolakkan jumlah penerimaan tunai dengan jumlah pembayaran tunai, maka akan mendapat jawapan RM147,500. Ditambah baki awal tunai kosong kerana baki akhir tunai bulan Oktober ialah kosong. Maka baki awal tunai November ialah kosong. Maka tunai sedia ada ialah RM147,500 juga. Ditolak dengan faedah kosong, maka tunai sebelum pinjaman ialah RM147,500.
ditambah dengan pinjaman kosong. Tiada pinjaman dibuat pada November kerana syarikat tidak ada kurangan tunai. Maka baki akhir tunai pada November ialah RM147,500. Jadi pembiayaan kumulatif pada November ialah RM11,000. Untuk Disember, perubahan tunai bersih ditolakkan penerimaan tunai pada Disember dengan pembayaran tunai Disember akan mendapat jawapan RM150,500. Ditambah baki awal tunai RM147,500 yang didapati daripada baki akhir tunai November, maka tunai sedia ada syarikat ialah RM298,000. Ditolak dengan faedah kosong akan mendapat tunai sebelum pinjaman sebanyak RM298,000. Ditambah dengan pinjaman kosong, maka baki akhir tunai syarikat ialah RM298,000. Maka pembiayaan kumulatif masih RM11,000. Kerana pada November dan Disember, syarikat tidak membuat apa-apa pembiayaan. Begitulah tadi contoh merekodkan belanjawan tunai. Sekarang kita pergi kepada bahagian terakhir dalam bab ini, iaitu peranan belanjawan tunai sebagai alat kawalan. Belanjawan tunai ini adalah alat kawalan yang paling ampuh kerana ia dapat memastikan syarikat mempunyai tunai yang mencukupi bagi menyelesaikan tuntutan tunai daripada pembekal pekerja dan kerajaan bagi tempoh-tempoh jangka pendek. Ia memastikan syarikat sentiasa mempunyai kewangan yang lancar sepanjang tempoh perancangan. Dan sekiranya syarikat mempunyai apa-apa masalah, mereka dapat menyediakan tunai dalam tempoh-tempoh yang telah dikenal pasti mempunyai kurangan tunai. Contohnya, pencapaian sebenar dapat dibandingkan dengan apa yang dirancang dengan menggunakan belanjawan tunai. Sekiranya terdapat perbezaan jumlah baki tunai, perubahan perlu dibuat supaya kembali kepada apa yang dirancang, agar apa-apa operasi atau aktiviti dapat disiapkan dengan tiada masalah. Tamatlah bab 6. Kita jumpa di bab 7.